Mula dengar, boleh dengar? Dengar. Okey, selamat pagi ya. Terima kasih kepada media yang hadir. Hari ini saya Ramesh Rao nak buat satu pembongkaran yang menuduh saya kononnya mereka liwat 3.0. Kes liwat 3.0 kononnya saya lah yang asut dan saya yang mencipta kes ni. Untuk makluman, orang yang bernama Aidil berjumpa saya pada 24 hari bulan 6. 24 hari bulan 6, dia datang ke pejabat saya mengadu yang mengatakan dirinya adalah seorang mangsa yang diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, masa dia datang ke pejabat tempoh hari, dia bawa beberapa bukti. Contohnya macam kopi BBM Messenger. Dia berkomunikasi dengan Anwar Ibrahim. Ni BBM Messenger. Dia bawa bukti Messenger. Lepas tu dia bagi tunjuk voice recording yang mengatakan Anwar menghubungi Aidil dalam kes liwat ni. Dan juga satu video dia menunjukkan aksi dia di atas katil bersama Anwar Ibrahim, Aidil dia. Jadi masa dia datang, dia bawa satu SD yang telah siap. Satu SD yang telah siap mengatakan dirinya telah diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dirinya diliwat oleh Sir Anwar Ibrahim. SD ni dibuat pada 25 hari bulan Oktober 2019. Dia mendakwa Anwar meliwatnya di Hotel Holiday Inn Villa dan di beberapa tempat di atas jemputan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bila membaca SD tersebut, dalam SD itu dia mengaitkan polis di Raja Malaysia. Dia cuba menuduh pihak Special Branch terlibat dalam konspirasi ataupun SB yang suruh dia buat. Dalam SD pertama dia jelas, dalam SD pertama dia jelas mengatakan yang dia disuruh oleh PDRM. Selepas saya berjumpa dengan Aidil, mengambil semua bahan bukti, dokumen, SD pertama dia, BBM Messenger kopi dia, dan selepas meneliti voice recording dia dengan Anwar Ibrahim, dan satu video yang saya lihat yang bernama Raja Goyang dalam YouTube, saya meminta dia tempoh beberapa hari untuk saya berbincang dengan pakar-pakar yang mengetahui kes liwat ini. Kita tidak mahu kes ni dinampak macam suatu yang penipuan. Jadi saya rujuk kepada bekas-bekas polis, termasuk bekas ketua polis, untuk merujuk SD ni. Sebab bila SD itu merujuk kepada mengaitkan penglibatan polis di Raja Malaysia adalah sesuatu yang amat bahaya dan yang kita tidak pasti. Jadi saya minta kepada si Aidil tu, Aidil, kamu tidak boleh menyentuh polis dalam isu ni. Sebab apa? Banyak implikasi nanti. Akan menyusahkan dan dia akan menjadi satu isu. Kononnya benda ni dicipta khas oleh polis di Raja Malaysia untuk memerangkap ataupun untuk memfitnah Anwar Ibrahim. Jadi justru saya minta dia membuat SD yang terbaru. Saya kata kamu boleh buat SD, tetapi jangan sekali-kala mengaitkan polis di Raja Malaysia. Dan saya juga tanya kepada dia, apa yang tujuan sebenarnya dia nak buat SD ni dan pembongkaran ini? Sebab kes liwat ni berlaku 2013. Dia mengaku dengan saya, ini bukan untuk polis mengambil tindakan terhadap Anwar Ibrahim.
Dia cumanya nak membongkarkan kepada rakyat Malaysia sikap kebinatangan dan kepuasan yang sikap yang suka luar tabi'i ni, Anwar Ibrahim ni, yang suka meliwat ni. Itu tujuan yang sebenar-benarnya. Dia cuma nak membongkarkan kepada umum mengenai kebenaran. Itu saja. Jadi pada 29 hari bulan Jun 2020, dia keluar lagi satu SD. Ini atas permintaan saya. Ini SD 29 hari bulan Jun. Dalam SD ni, saya kata Aidil, saya dah cakap, kalau kamu nak buat SD, biar SD itu betul. Mana ayat yang perenggan yang mengatakan tujuan kamu membongkarkan SD ni? Saya nak perenggan untuk mengatakan dalam penutupan SD ni, tujuan SD ni dibuat adalah untuk memberitahu kepada umum rakyat Malaysia mengenai sikap sebenar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berlakon sebagai alim, yang berlakon sebagai terlampau baik. Jadi dia nak buktikan, dia nak beritahu kepada umum dan dia bersedia untuk disiasat ataupun melaksanakan lie test, lie detector, apa pun ujian dia berani buat demi untuk menegakkan apa yang dia dakwa itu benar, demi untuk kebenaran dan untuk rakyat Malaysia tahu siapakah Anwar Ibrahim sebenarnya. So ini adalah tujuan yang sebenar-benarnya dia datang jumpa saya. Dan pada yang masa juga sama juga dia ada minta sedikit bantuan kewangan. Saya kata, saya sebagai NGO, kita ada banyak sahabat. Kita boleh cuba bantu. Selagi yang kita boleh, kita akan bantu. Lah mana yang kita boleh bantu, kita boleh bantu. Dan sejurus dia buat SD. Dia menawarkan kepada saya. Dia kata, Datuk, kalau sekadar SD memang tak cukup lah. Dia tak cukup konkret. Saya ada seorang doktor yang boleh membantu menyediakan medical report. Dia kata nama doktor tu Dr. Muzaffar daripada Tawakal Medical Center. Daripada Tawakal Medical Center. Dan saya tanya, Aidil, isu ni, benda ni berlaku 2013. Bagaimana you nak buktikan diri you dah kena liwat? Dia kata dia boleh buat test kelonggaran lubang dubur. Kelonggaran lubang dubur dan untuk mengesahkan dia diliwat dan seterusnya dia nak akan mengangkat sumpah dengan Quran, berani menjalankan lie detector dan macam-macam lagi. Jadi justru saya percaya dengan dia. Dia boleh buat medical test, dia sendiri yang tawarkan diri. Okey, jadi untuk makluman juga, apa yang dokumen saya ada di sini, bukti-bukti inilah yang saya serahkan kepada Bukit Aman tempoh hari, minggu lepas. Tiada tambahan, tiada rekaan, tiada ciptaan, ataupun tiada apa yang pun diedit. 23 hari bulan Julai 2020, saya membanking sebanyak RM5,000 ke akaun Aidil. Ada slip, bukti slip. 23 hari bulan. Dan dia kata selepas bank in, dalam 2-3 hari dia boleh siapkan medical report. Dan saya juga minta untuk dia buatkan SD terbaru lagi. Sebab SD kedua yang dibuat tidak menyentuh ataupun menyebut apakah tujuan dia buat SD ini. Apakah tujuan pembongkaran ini, dia tak sebut. Jadi dia berjanji untuk siapkan semua dalam 3-4 hari. 24 hari bermula daripada 24 hari bulan 5, 28 sehinggalah tarikh terakhir. Saya menunggu SD terbaru, medical report terbaru, semua tak nampak. Hilang. Dia dah menghilangkan diri selepas yang terakhir saya berhubung dengan dia pada yang terakhir adalah pada 11 hari bulan Ogos. Dan selepas tu dia dah hilang. Dan dalam tempoh itu juga dia mendakwa dia dah telah buat medical report.
Dia tunjuk medical report kononnya daripada hospital Tawakal. Telah mengeluarkan tapi tak cukup accurate, nak kena buat lagi. Saya cakap apa yang tak accurate tu? Dia cakap sperm count lah, dia ada sini ejaculation count, sperm count ni semua. Tapi saya kurang pasti laporan ni betul ataupun palsu, saya tak pasti. Tapi inilah yang dia WhatsApp kepada saya. Jadi semua komunikasi saya dalam WhatsApp telah saya serahkan kepada Bukit Aman. Dan bila dia tiba-tiba hilang 10 hari tu, dia tak langsung telefon pun tak nak ambil, SMS pun tak nak reply, call pun tak nak reply. Jadi saya mengambil keputusan, kalau tidak dibongkarkan, satu hari mesti kena bongkar juga. Sebab dia kata dia nak beritahu benda ni. Jadi setelah saya mengambil nasihat daripada beberapa sahabat saya hubungi seorang sahabat yang baik dengan Raja Petra untuk menerbitkan apa yang berlaku sebenarnya, SD yang pertama ni semua kedua. Bila Raja Petra mengeluarkan artikel tersebut, SD pertama, SD kedua dan SD yang ketiga, draft SD ketiga ada bersama saya, dia tidak puas hati. So lantaran dia hantar satu WhatsApp, "Sir, adakah kamu yang bongkarkan benda ni kepada Raja Petra?" Saya cakap bukan saya. Saya bagi dekat kawan. Jadi dia hantar dekat Raja Petra. Jadi benda itu dah keluar. Lepas tu tiba-tiba dia buat satu laporan polis yang mengatakan, laporan polis tu dia mengatakan dirinya rasa tertipu dengan janji. Saya tidak pernah janji untuk memberikan 2 juta. Tidak. Dan saya juga ingin menegaskan di sini secara tegas setegasnya. Datuk Seri Azmin Ali maupun Tan Sri Musa Hassan, tiada siapa yang terlibat dalam isu ni. Dia datang jumpa saya berjumpa dengan dia, itu saja. Ada orang cakap Menteri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, KDN terlibat, Musa Hassan terlibat, Azmin Ali dah berjanji 2 juta, ini semua. Itu semua adalah fitnah dan palsu. Dan dia telah buat satu laporan polis mengatakan rasanya dirinya tertipu dengan saya. Sebab itu dia buat laporan polis. Kalau rasanya tertipu, saya minta, sungguh pun saya dah bagi laporan, saya dah selesai. Saya cuma minta dekat PDRM, dan ini SD ketiga. Dalam SD ketiga ni, dia tak cop. Dia siapkan, dia letak satu perenggan, saya membuat akuan ini kerana setelah sekian lama diliwat dan tidak tahan dengan lakonan palsu DSI yang angkuh serta menunjukkan beliau alim, sekaligus untuk membongkarkan sikap nafsu binatang dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Saya kata jangan letak di sini, kita nak perenggan. Biar perenggan tu menyusul. Sebab bila kamu buat satu SD, kena ada sebab dia kenapa you buat. Jadi saya minta dia yang penutup tu, perenggan terakhir, kenapa you buat SD ini. Jadi SD ketiga ini saya tak terima, dia tak cop dan sign. Dia cuma email dekat saya saja. Dan saya dalam kalau kita tengok dalam laporan polis tu, Aidil tidak menafikan dirinya tidak diliwat. Dia mengaku dia diliwat, tetapi dia kata dia dipermainkan. Jadi saya membuat kenyataan media hari ini adalah untuk memberitahu ini bukan konspirasi ataupun fitnah ataupun menipu sesiapa, sebab benda ni berlaku 2013 dan SD pertama dibuat tahun lepas. Jadi pihak polis perlu siasat siapakah yang bertanggungjawab untuk membuat SD pertama. Dan SD kedua saya dah ngaku, saya yang suruh buat, sebab tujuannya untuk memberitahu kepada umum. Itu sahaja. Jadi saya rasa penjelasan yang saya beri ini dah cukup untuk mengatakan saya tidak berkonspirasi, saya tidak memfitnah ataupun saya tidak mereka apa-apa berita ataupun mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya cuma mengatakan apa yang saya tahu
apa yang diberitahu dan apa yang dimaklum melalui dokumen. Sebab Aidil menunjukkan saya 3 dokumen. Satu adalah BlackBerry Messenger, komunikasi dengan Anwar Ibrahim. Yang kedua, voice recorder. Yang ketiga, video dia bersama dengan Anwar Ibrahim. Jadi saya minta Polis Diraja Malaysia akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap Aidil yang membuat 3 SD. Ternyata adalah satu yang boleh dikatakan memecah amanah ataupun telah menipu pihak berkuasa. Yang pertama. Yang kedua, saya juga minta Polis Diraja Malaysia untuk siasat Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah benar dia terlibat dalam lakonan video 2013. Itu saya.